Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'an 'azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita menunaikan sembahyang subuh berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi dipanjangkan usia kita. Mudah-mudahan dengan panjangnya usia kita dapat sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, iaitu kita menjunjung segala perintah Allah dan kita meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana memilih kita pada pagi ini untuk duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita pada pagi ini dicatat oleh malaikat yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu catatan yang mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pagi ini kita sambung pengajian kita dalam kitab Fiqh Manhaji jilid yang pertama, iaitu kitab Fiqh Mazhab Imam Syafi'i. Kita masih bicara tajuk besar dia, Ta'rif Ilmu Fiqh Sumber istilahnya. Kita berhenti hari itu ni pengenalan beberapa istilah cikgu no. Dalam kitab no ni muka surat 21. Kita lama tu lain sikit kot no. Pengenalan beberapa istilah. Baik. Tak sama dia muka surat, tak sama. Hak baru dia lain sikit, hak lama dia lain sikit. 24. Muka surat hak kitab lama, muka surat 24. Jadi tak lama dah lah habis tajuk ni baru kita masuk tajuk yang kita nak mengaji ya. Baru nak masuk tajuk. Lebih kurang 3 line lagi. Kita akan masuk tajuk pengajian kita yang hak sebenarnya lah. Yang sebelum ni muqaddimah dan juga ta'rif. Sebelum kita nak masuk ni dia beritahu terlebih dahulu istilah beberapa istilah fiqh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumin. Amin. Pengenalan beberapa istilah fiqh.
Sebelum memulakan bab-bab fiqh dalam masalah-masalah yang berkait dengannya, maka mestilah diketahui terlebih dahulu beberapa istilah fiqh yang menjadi berkisarnya. Semua masalah-masalah fiqh, istilah-istilah tersebut ialah disebut sebelum kita mulakan bab-bab, kita akan jumpalah bab-babnya. Bermula daripada bab yang pertama iaitu bersuci sampailah bab yang terakhir pada jilid yang ke-8. Cuma hak jilid yang ke-8 yang kita duk sebut selalu kita tak bacalah. Jilid kedua tak baca, jilid ketiga sehinggalah jilid ke-8 kita tak baca. Kita hanya fokus pada jilid pertama dengan 2 tajuk sahaja, iaitu bersuci dan juga semayang. 2 tajuk tu pun ni kita tak masuk tajuk pun dekat 2 tahun dah. Maksudnya kalau masa hak jilid-jilid lain ni kita tak payah dah fikir lah. Mungkin ada ustaz-ustaz lain yang main mengajak. Jadi sebelum nak mula tu bab berkait tentang masalah berkait dengannya, maka terlebih dahulu kita kena kenal dahulu. Dia kata iaitu beberapa istilah fiqh yang dia kata yang berkisarnya semua masalah. Semua masalah ni akan adalah terkena pada istilah-istilah yang kita akan sebut nanti ni, ataupun disebut dengan hukum taklif, hukum taklif yang terkena pada diri seseorang tu akan jatuh pada hukum-hukum yang hak kita akan sebut nantilah. Baik. Istilah-istilah ialah yang pertama ialah fardu. Yang pertama ialah fardu. Fardu ialah apa yang dituntut oleh Allah dengan tuntutan secara putus. Ataupun disebut juga dalam bahasa Arab dia kata jazim. Secara jazim, secara putus daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni hak fardu ni tak ada pilihan dah. Kita duk sebut selalu dah ini. Hak fardu tidak ada pilihan lain dah. Ini ni putus daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pelaku diberi pahala dan dikenakan azab kepada yang meninggalkan. Dia buat contoh di sini ialah ibadat puasa, semayang sama jugalah. Zakat juga samalah, haji pun samalah hak fardu. Hak benda-benda yang hak fardu terkena pada tiap-tiap mukallaf fardu. Dia buat contoh di sini puasa. Kecuali ada sebab-sebab tertentu lah. Kalau puasa walaupun fardu, tetapi kalau ada sebab-sebab tertentu seperti kedatangan haid bagi orang perempuan, ataupun orang yang uzur yang tidak ada harapan sembuh, boleh dia tinggalkan puasa diganti dengan bayar fidyah. Ataupun yang sakit, maka dia boleh tinggal dan ganti pada hari-hari lain selain pada Ramadan. Tapi pasti dia kena ganti. Pasti dia buat tuntutan yang putus daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini tak ada pilihan dah, kita kena buat. Contohnya semayang fardu lah kita buat ni. Bayang fardu contohnya semayang zuhur. Semayang tu adalah semayang fardu, kita buat dalam waktunya. Itu fardu lah, itu tunai lah. Jadi kalau kita dah buat dalam hak waktu lain, tak dinamakan fardu, dinama qada. Ni hak kita buat ni hak fardu lah dalam waktunya. Cuma nanti kita akan sebut ni lah hak benda yang hak fardu, benda yang hak sunat, hak mana yang kita kena dahului,
kita nak kena dahului yang hak fardu dulu, hak buat hak wajib terlebih dahulu. Nanti kita akan jumpa nanti sebagai contoh. Sembahyang zuhur adalah fardu. Sembahyang zuhur adalah fardu. Sembahyang di awal waktu hukumnya sunat, hukumnya afdal. Sembahyang zuhur memang fardu. Tetapi sembahyang di awal waktu adalah afdal ataupun sunat. Kena beza. Sembahyang zuhur fardu, sembahyang awal waktu adalah sunat. Contoh kita nak sembahyang zuhur, nak sembahyang zuhur di awal waktu, tengok sebelum kita sembahyang mak kita panggil. Mak ada nak cakap dengan hang Ustaz. Yang mana dahulu? Yang mana dahulu? Mak dulu. Sebab apa? Sembahyang di awal waktu hukumnya sunat. Sembahyang zuhur hukumnya fardu wajib. Sembahyang di awal waktu sunat. Panggilan ibu adalah wajib. Ini kita kena beza juga. Hak wajibnya ialah contohnya asar pukul 4 suku. Lebih kurang pukul 10 minit ataupun pukul 5 minit. Hak dekat-dekat nak masuk waktu asar tu iaitu waktu wajib. Yang tu waktu yang wajib. Hak awal ni adalah waktu sunat. Kalau awal waktu lagi iaitu waktu yang disebut dengan afdal. Kita sembahyang di awal waktu. Itu contoh pertama. Nanti kita akan jumpa. Contoh yang kedua, fardu. Sembahyang zuhur adalah fardu. Dan sembahyang awal waktu adalah sunat. Lepas tu, hak sembahyang qada, yang tu sunat ke, yang tu adalah sunat ke, hak tu hak wajib. Hak qada. Hak wajib, tapi hak di kita di Taman Mutiara ni, Taman Sejahtera ni, tak ada lah qada. Semua tunai belakang, kita tak ada hutang dengan Allah, tak apalah. Sembahyanglah awal waktu. Ni hak kita, hak di Taman Sejahtera ni, tak ada hutang, tak ada qada. Hak mana dulu? Sembahyang awal waktu. Tetapi kalau hak kita hutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala, cuma ada pendapat yang dhaif, sembahyang hak fardu dulu. Lepas tu hak qada. Hak tu hak dhaif. Itu hak dhaif, hak pendapat hak kata tak apa sembahyang dulu, kerja juga wajib juga. Ada, tapi hak mutamaknya, yang hak sahihnya mutamaknya, hak tu yang hak dahulu. Hak qada, hak hutang, hak tu yang hak wajib. Sebab apa? Sebab waktu tu begitu panjang. Zuhur pukul 1 suku kita kata. Asar pukul 4 suku kita kata. Tempoh tu panjang lagi. Ini bagi orang yang ada hutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak apa lagi. Kadang-kadang bukan kata dia tak semayang lepas dia semayang qada. Dia balun hak sunat-sunat. Dia balun hak sunat-sunat, hak qada dia tak buat. Ini lagi sakal. Hak semayang waktu tak apalah, dia masuk waktu dia semayang, lepas semayang dia boleh qada. Ni kadang-kadang hak qada dia tak buat, dia buat yang sunat sahaja. Hukumnya kalau pendapat Ibnu Hajar, hukumnya haram tawih. Hukumnya haram tawih. Kenapa? Buat yang sunat, tinggal yang wajib. Tapi tak kena kita lah ini. Sebab kita mana ada qada, kita ni semua tunai belakang. Yang ada qada nu hak di Afrika nu. Kita tak ada. Tapi kalau ada, ni kita kena utamakan yang hak fardu. Hak fardu sama ada hak tunai, yang fardu ataupun ada yang hak qada. Cuma hak tunai dalam waktu hak qada ni lain waktu yang kita buat. Yang hak wajib kita kena qada, kemungkinan dulu-dulu kita pernah tinggal lah zaman jahiliah dulu ni kita tinggal. Lah kita sedang dah, maka kita qada sembahyang. Cuma bagi kita Imam Syafi'i, kalau sengaja tinggal, wajib segera qada, wajib segera bertaubat kepada Allah. Kalau sengaja tinggal, wajib segera dia qada, wajib segera dia
bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma hak kita Imam Syafi'i kalau tinggal tak sengaja, sunat segera. Sunat segera, tak apalah pergi kerja dulu tak apa. Pergi kerja juga wajib. Sembahyang hak masuk waktu juga wajib. Tapi sunat segera. Hak mana hak tinggal? Hak tinggal tak sengaja lah. Contohnya kita kata. Kita sebut dah sebelum ni, kunci jam 5.30 kunci jam 5.30. Jam bunyi dah, kita pun tak terkejut no pukul 9 no. Bunyi jam tapi kita tak terkejut nak buat macam mana? Bini pula tak ada pula hari tu. Tak ada siapa gerak, selalu ada orang gerak. So isteri kita tu gerak kita. Kalau hari tu isteri tak ada, kunci jam pun kita kunci jam pun tak dengar, kita tidak macam tu. Itu kita tak sengaja. Yang tu boleh sunat, kita hanya sunat saja kita segera. Boleh kalau ramai boleh bagi kopi kat kawan-kawan, minum kopi dulu. Lepas tu kawan kita balik baru kita qada sembahyang kita. Tetapi kalau sengaja kunci jam dah 5.30 bangkit dah 5.30 tutup balik. Dan ikut 5 minit lagi, 5 minit pun 5 jam. 5 jam tidak. Yang tu wajib segera dia qada. Jadi beza tu lah. Ini pun kita sama. Kalau tak sengaja dulu ni, mana kita sengaja dulu-dulu kita tinggal. Mana kita tahu dulu ni bukan kata ni pakai pun selak pendek. Cikgu no. Sekolah pun kalau pendek. Mana tahu zaman jahiliah dulu ni. Merata pulau kita pergi, merata bukit kita pergi, sembahyang pun dah. Lah kita mengaji dah. Maka tak apa, kita qada mudah-mudahan hak lama-lama hak lah 2-3 tahun dulu kita tinggal. Kalau kita azam kita nak qada, kalau kita mati pun kita harap-harap Allah Subhanahu Wa Taala ampun dosa kita. Syaratnya kita qada berazam kita nak ganti semua. Cuma kita kena istiqamah betul-betul, jangan kita main-main. Tanda kalau kita tinggal setahun tu, siap-siap tulis 300 hari setahun tu, tanda buat. Zuhur, tanda zuhur. Asar, tanda asar. Maghrib, tanda sungguh-sungguh kita nak ganti. Bukan lebih kurang, ini buat esok dak. Kena tanda sungguh-sungguh. Kita buat tu sungguh-sungguh. Kalau tak sempat pun kita tinggal 2 tahun, tengok ganti sebulan lah. Tapi kita buat sungguh-sungguh buat. Jangan jadual tanda ni Zuhur tinggal 1. Tulis dah. Esok tulis pula Zuhur 2 kali. Ganti-ganti dalam sebulan, lepas tu meninggal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ampun. Daripada masa kita juga ada taubat pada Allah, dulu kita tak tahu. Maka beza yang tu. Baik. Dia kata secara putus jazim tak ada pilihan dah ni. Pelakunya diberi pahala dan dikenakan azab. Ni kita buat yang fardu, pelakunya diberi pahala. Ni kita buat pagi ni bukan saja-saja ni, bukan free ni. Hak peringkat kita ni, peringkat Allah kita nak pada ganjaran lah. Tu orang kadang-kadang orang kata, bolehkah ustaz kita buat sesuatu kerana nak pahala? Bolehkah kita nak buat sesuatu kita nak syurga? Kalau kita buat tu kerana pahala, kerana syurga tu bukan kerana Allah tu. Tak boleh tu. Maksudnya kita buat bukan kerana Allah tu syirik tu. Kita buat sesuatu bukan kerana Allah, kerana pahala. Boleh sebab ini janji daripada Allah, janji daripada Rasul. Kerana apa? Kerana pahala, kerana syurga, tidak ada satu makhluk pun yang boleh bagi. Pahala, syurga, tidak ada satu makhluk yang boleh bagi macam mana Allah bagi. Tak ada. Pahala ni benda yang kita tak tahu macam mana. Syurga yang Allah Subhanahu Wa Taala beritahu, walaupun disebut dengan yang mengalir di bawahnya beberapa sungai pun, dicerita zaman Nabi tu cerita pada sahabat-sahabat. Yang zaman tu air pun tak ada. Zaman tu sungai, nak jumpa sungai lagilah. Nak cabat kata seronoknya syurga. Kalau cerita kita tak ada masalah apa sungai, tak ada apa sungai. Nak abang kata apa? Benda yang menyeronokkan, benda yang kalau ada akan seronok. Maksudnya apa? Benda tu yang cerita tu nak bayang pun tak boleh. Kita syurga tu macam mana? Tak, macam mana tak terlintas dalam hati kita. Apa yang kita duk ingat-ingat tu bukan dia tu.
Maka boleh tak? Boleh. Bukan kata syirik sehingga mana boleh ni syirik ni kita buat sesuatu ibadat kerana nak dapatkan sesuatu. Buat tu kerana sesuatu bukan kerana Allah, sedangkan kita sembahyang doa fitah kita kata inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, kerana Allah tapi kita buat kerana pahala. Boleh tak? Boleh. Sebab ada ayat lain Allah janji kepada orang yang Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka keampunan dan ganjaran yang besar Allah nak bagi. Contohnya kita mai sembahyang ni jemaah dapat 27 darjat. Ni janji daripada Allah, janji daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka boleh pelaku kita buat dapat pahala. Sebab di akhirat besok tak ada dah duit kupang, tak laku duit kupang tak laku. Di akhirat besok ni tak laku harta ni, kedudukan, pangkat apa pun tak laku. Yang nak laku esok di akhirat besok ni hanyalah ni pahala-pahala yang kita buat ni. Pahala besar mana? Wallahu a'lam. Macam kita sebut dululah. Nabi kata orang yang sembahyang jenazah, orang yang kapan jenazah, mandi jenazah, kapan jenazah, lepas tu mandi menyembahyangkan jenazah, pahalanya 1 qirat. Lepas tu dia bawa jenazah ke kubur, mengumikan jenazah tu ditambah dengan 1 qirat. Sahabat tanya, ya Rasulullah, di antara 1 qirat dengan 1 qirat tu banyak mana? Besar mana tu pahala tu? Nabi kata umpama bukit yang besar macam bukit Uhud tu, 7 kilometer besar tak pahala? Tak tahu nak bayang besar mana. Besar mana yang Allah tak boleh kita nak bayangkan macam mana pahala yang Allah itulah yang nak tolong kita di akhirat besok ni. Semua benda-benda yang kita buat atas dunia pihak Allah ni di akhirat besok dia mereka lah akan datang nak bagi syafaat pada kita. Mereka lah nak tolong kita. Tu apa yang kita duk bagilah tabung itulah dapat nak tolong kita. Hak dalam paket kita belum tentu. Hak dalam bank tu belum tentu. Kalau kita masa hidup pun kita sayang nak bagi. Kalau kita mati sudah tentu anak kita lagi sayang. Hak kita sendiri nak bagi untuk kita pun kita rasa sayang, kita rasa sayangnya nak bagi. Sedangkan hak kita bagi itulah hak kita yang sebenar. Satu ketika Nabi, orang bagi kambing dekat Nabi sampai rumah Nabi. Lepas tu saat Aisyah ni dia bagilah kat jiran-jiran, tinggal lah paha satu. Sebab Nabi suka yang paha. Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi Mukminin, tinggal satu paha untuk Nabi. Ketika duk makan, Nabi kata hak mana yang hak bagi itulah hak kita. Ni hak kita makan ni jadi najis. Hak bagi hak paha, yang badan, yang tangan, yang isi, hak bagi itulah hak kita. Hak kita makan ni jadi najis sahaja. Kalau kita kan hak dapat tu lah hak kita, hak bagi tu hak orang dah. Hak kita bagi tu lah hak kita yang sebenar. Jadi bagilah banyak-banyak. Kalau kita pun rasa nak bagi sikit dah. Kalau kita pun bagi sikit, kalau kita tak ada, anak kita pakailah wai suku. Nampak gaya cikgu wai suku tak mau beli, tak mau ingat kat kita seronok kita tinggal banyak-banyak, tapi apa yang kita tinggal tak dapat untung kita di akhirat besok ni. Maka kalau kita buat hak benda yang fardu, contohnya pagi ni kita main mengaji, kita semayang, kita buat yang fardu, dapat pahala ganjaran. Pahala macam mana? Tak boleh kita nak bayangkan macam mana. Di akhirat besok barulah nampak pahala-pahala kita. Baru nampak, ketika tu baru rasa menyesal, baru rasa nak minta pada Allah Subhanahu wa taala, balik nak beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami dah yakin dah ya Allah, ketika tu dah lambatlah, tak boleh lah nak buat dah, nak buatlah. Dan dikenakan azab kepada yang meninggalkan. Contohnya puasa, tinggal sahaja maka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal sahaja diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat esok ni.
Dia kita tak mau tinggal lah hak benar suruh. Selalu saya duk sebut hak benar yang hak Allah suruh, benda yang Allah larang, benda yang hak mampu untuk kita buat. Mampu, tuan-tuan. Semayang mampu. Hak kita semayang dah mampu. Lepas tu Allah nak bagi pahala pula. Allah nak buat sesuatu tu bukan untuk kepentingan Allah, untuk kepentingan kita, untuk keuntungan kita atas dunia, diberkati hidup kita di akhirat, kita akan dimasuk. Tapi kalau sebaliknya, orang yang tinggal ni, maka dia kata dikenakan azab kepada yang meninggal. Contohnya ibadat puasa. Syariat Islam telah menuntut kita menunaikan dengan tuntutan secara putus, secara jazim. Tak boleh, tak ada pilihan dah. Kecuali hak tadilah, hak rusah-rusah tadi ni. Contohnya kalau semayang kita orang lelaki, semayang tetap kena semayang. Tak mampu semayang berdiri, semayang duduk. Tak mampu dengan duduk, lambung kanan, lambung kiri. Ataupun terlentang, ataupun dengan bangan basah isyarat. Ataupun dengan hati. Kalau dengan hati pun dah tak mampu dah, ketika tu qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika tu mati dah lah. Semayang tetap semayang, kecuali orang perempuan. Kalau semayang dia tak perlu qada puasa, dia kena qada. Tapi kalau semayang dia tak perlu qada lah. Syarat dia orang perempuan sebab kedatangan haid. Kedatangan haid orang perempuan tak perlu qada. Kita pun sama, kalau tak mau qada, tengah-tengah malam minta pada Allah, ya Allah jadi aku perempuan ya Allah. Mau tak? Nak keluar darah, jenuh kita. Riau orang lelaki. Nak cucuk jarum pun riau. Tengok dia duk viral. Riau. Tua lah. Tua lah. Nak masuk dalam bah, nak test COVID tu pun riau. Tu belum keluar darah, belum mengandung, belum beranak lagi, tuan-tuan. Maka kita masuk tengok isi kita lah beranak, tuan-tuan. Isi kita pegang tangan berdarah pun kita sakit. Dia pegang tangan kita sampai ni berdarah ni, pegang ni sakitnya tu. Dia pegang kita, tak tahan, tak mau bagi beranak dah. Kita pun sakit, baru dia pegang. Mereka sakit, mereka tak tahulah macam mana. Tu Allah SWT bagi keringanan lah orang perempuan sebab tanggungan mereka tu berat. Ingat senang nak mengandung. Kita tak percaya, cuba ikat, ambil bata ikat di perut kita. Mai semayang buat bata, pi toilet buat bata, pi kerja buat bata, boleh agak-agak? Pakai duk beban gitu kita. Tu Allah tak bagi dekat kita. Nak kena mengandung, lepas tu nak kena duk pantang pula lah, nak makan ikan bakar, nak kena makan ikan masin bakar lah, apa lah. Macam-macam orang perempuan tanggung macam-macam. Lepas tu nak kena mai darah pula. Lepas tu nak kena loya-loya, pening-pening. Kalau kita tak tahu tu, Allah SWT bagi keistimewaan kepada orang perempuan. Dia buat sikit sahaja, Allah SWT dah masuk dia ke dalam syurga. Yang kita duk sebut selalu, buat 4 saja. Jaga semayang, jaga puasa, jaga farah kemaluannya, taat kepada suaminya. InsyaAllah Nabi sebut dibuka 8 pintu syurga untuk dia. Pilihlah pintu syurga mana yang nak masuk. Hak kita lelaki, hak kita banyak, tuan-tuan. Tanggungjawab kita banyak. Kita okey hak main ni, okey dah. Hak di rumah kita tu tanggungjawab kita. Allah sebut dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai beriman, jaga diri kamu dan ahli. Ini berat kita orang lelaki. Nak masuk syurga, mai bini kita. Nak masuk syurga, mai anak kita. Mau jenuh kita nak jawab di mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu apabila kita berpuasa akan diberi balasan syurga, dan sekiranya tidak berpuasa maka akan dikenakan azab dalam neraka. Dua aja. Kalau kita buat, Allah Subhanahu Wa Taala masuk dalam syurga. Taat, Allah Subhanahu Wa Taala masuk syurga. Ingkar, Allah Subhanahu Wa Taala masuk dalam neraka. Dua kita pilih, nak yang mana? Nak syurga, taat perintah Allah Taala. Tak kira, bukan puasa, jangan apa-apa perintah Allah. Apa-apa perintah Allah Subhanahu Wa Taala hak fardu ni, Allah suruh kita buat je. Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami tak buat. Buat jangan tak buat. Sebab apa? Bukan berat pun. Mudahnya sembahyang, bukan payah pun. Mudah kita sembahyang, mudah. Duk bani-bani hak agama lain, hak kita lah sembahyang mudah, tuan-tuan. Mudah sangat.
Mai angkat tangan rokok tidak dah semayang-semayang kita buat pun kadang-kadang dibuat orang buat kajian untuk kesihatan kita, untuk nak jaga kita, sebab Allah cipta kita, dia buat peraturan tu hakikatnya untuk kebaikan hamba-hambanya. Jadi kalau kita buat dijanji dia dengan syurga, dan kalau tak berpuasa maka diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dua saja kita buat pilihan. Tu ayat yang selalu kita sebut. Allah sebut dalam Al-Quran, Allah kata orang yang taat perintah Allah, orang yang taat perintah Rasul, nescaya kami masukkan mereka ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, dan kekal di dalamnya, mereka mendapat kemenangan yang besar, kata Allah. Tapi ingat kata Allah, orang yang ingkar perintah Allah, orang yang ingkar perintah Rasulnya, menghalangi ketentuannya, halang pula ketentuan Allah, nescaya kami masukkan mereka dalam neraka, kekal di dalamnya, mereka mendapat azab yang sangat pedih. Jadi kita habis yang tu. Yang kedua wajib. Yang kedua, ini kita tahu dah, semua kita dah ulang-ulang lah ni. Semua kita pakat tahu dah fardu. Semua kita saya main ni bukan nak main duk mengajak dah, nak main nak kongsi-kongsi nak main nak baca-baca, peringat balik. Duk mengaji memang hari-hari mengaji dah. Berapa puluh tahun saya mengajak ni pun 5-6 tahun dah. Lama dah mengaji. Kalau sehari satu ilmu pun sebulan berapa pengajian? Berapa ni Tuan Imam? 40 ada apa no? 40 ada. Tu dia. 40 pengajian. Semalam saya pergi kuliah pagi kemarin, kuliah di Padang Serai, Masjid Masjid. Hampir dekat 50 pengajian saya beritahu kat depa. 50 pengajian. Yang mai tu bukan orang biasa-biasa. Tok guru mai. Bayangkan 50 tok guru mai, 50 ilmu sebulan. Tu baik satu bukan banyak pun, satu. Ni pagi ni banyak kita ambil ni. Satu pagi, satu mai kuliah, tuan-tuan, puan-puan, sahabat kat mereka. Ambil satu sahaja ilmu. Sehari satu. 50 pengajian sebulan. 50 ilmu dapat sebulan. 10 bulan 500. Tu hak duk mengajak duk bawah lebih alim daripada hak duk mengajak ni. Hak duk mengajak baru satu kitab, dua kitab, tiga kitab, 4 kitab. Tapi hak duk main mengaji 50 kitab. 50 kitab. Itu nak main mengajak pun getak tuan-tuan. Nak main pun kitab 10 kali. Geng-geng ni zakan ni 50 kitab ni. Tengok dia punya senarai nama. Tu dia tok guru, doktor. Yang main ni zakan-zakan. Dulu masa dulu lamalah, awal tahun 2016. Nak kena di Padang Serai 2 kali. Pertama tu ketika Tok Guru Haji Saleh almarhum sakit tahu balarat. Dia call kita, Ustaz mai Ustaz, tolong ganti. Jaga temang lah, selender lah nak ganti Tok Guru, mana boleh ganti Tok Guru. Ustaz kena mai kat Ustaz, kami dah kena, kami tak ada pilihan dah, Ustaz kena mai kat. Kita pergi tu dia orang meniaga penuh. Nak mai Tok Guru nak mai. kita Tok Garu bukan Tok Guru, Tok Garu yang mai tu kata kita ni tuan, saya main bukan nak mengajak dah, nak kongsi-kongsi, tahu bakat tahu belaka dah, nak main nak ulang-ulang kaji, nak kongsi-kongsi. Hak kita duk baca ni mudah-mudahan ingat balik, tahu belaka dah, semua bakat tahu dah. Cuma kita ulang, kadang-kadang lupa kita ni, kalau tak ulang-ulang lupa. Macam kita duk sebut selalulah hari raya setahun sekali sembahyang raya, lupa kadang-kadang. Sebelum raya tu imam bangkit peringat, tuan-tuan, kafiat sembahyang Aidil Fitri, lafaz niatnya usalli sunnatan Aidil Fitri, dia beritahulah. Lepas takbir tu ihram, baca doa iftitah, lepas tu takbir 7 kali diselangi dengan subhanallah. Sat lagi dia pun tak takbir juga. Dia dah peringat. Baru sat-sat, bukan sinilah dia mereka tu. Bukan sini. Baru dia baru ingat, dia pun Allahu Akbar, baca doa iftitah bismillahirrahmanirrahim. Terus Fatihah. Alhamdulillah, dia pun dak juga. Tu ada peringat tu. Sah tak? Sah lah sembahyang sunat. Hak takbir 7 tu sunat. Sah. Dia haduk abad. Baru sat-sat duk abad kat kami, dia pula tak takbir.
Bapa lupa, peringat. Kita sama kena duk peringat selalu. Duk pernah pesan selalu. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Baik. Yang kedua, wajib. Di sisi Imam Syafi'i wajib dan fardu sama. Di sisi Imam Syafi'i hak fardu, hak wajib sama. Nah, sama sahaja. Kedua-duanya sama kecuali dalam ibadat haji. Dia ada wajib haji, dia ada hak rukun, hak fardu haji. Dia ada dua lah, rukun, hak wajib. Rukun haji dan wajib haji beza. Cuma hak haji tu, kalau hak rukun tinggal batal lah haji tu. Kalau hak wajib haji tinggal, kalau tertinggal dia kena bayar dam. Dengan menjembelih kambing. Menyembelih kambing lah bayar dam. Kerana dia meninggalkan hak wajib haji. Wajib dalam masalah haji ialah perkara yang apabila ditinggalkan tidak buat luput dalam ibadat haji. Tak batal lah haji tu. Cuma dia kena dengan membayar dam. Tak luput haji dia sebut ni. Tak batal. Contohnya melontar anak-anak batu di ketiga-tiga jamrah, berihram di Miqat dan lain-lainnya. Daripada perkara yang wajib haji. Oleh itu apabila seorang yang menunaikan haji meninggalkan perkara-perkara wajib dalam ibadat haji, hajinya tetap sah. Tetapi dia dianggap sebagai orang yang berlaku tidak elok dalam ibadat haji. Dia wajib membayar fidyah dengan menjebelih binatang ternakan. Ini maksudnya hajinya sah. Ni bab haji ni kita tak belajar lah ni. Bab haji insya-Allah. Kalau tak lah kot, mungkin nak kata nak baca wallahu alam. Jilid yang kedua. Bahagian yang pertama, jilid yang kedua. Jilid yang kedua zakat, puasa, haji dan umrah. Jilid kedua lah. Tak tahu nak abang tak mau nak janji dah. Nak baca tak baca pun. Kalau ada ustaz, tak apalah. Mainlah kursus haji, kursus umrah. Buat kursus. Cara-cara nak buat haji dan sebagainya. Dia ceritalah dalam jilid kedua. Cuma dia sebut sini ialah bayar fidyah dengan menyembelih binatang ternakan. Baik. Manakala fardu dalam ibadat haji ialah perkara yang apabila ditinggalkan akan menyebabkan luput dan tidak sah lah. Tidak sah haji kalau hak tinggal hak fardu. Apabila tinggal maka luput dan tidak sah ibadat haji. Contohnya berwukuf di padang Arafah, tawaf wajib dan lain-lain fardu. Apabila seorang meninggalkan ketika menunaikan haji maka hajinya batal dan tidak sah. Beza Imam Syafi'i, beza tentu je. Hak fardu, hak wajib ni bagi Imam Syafi'i sama saja. Sama sahaja. Cuma bezanya tentang hak ibadat haji dia ada, hak fardu haji dan hak wajib haji. Itu. Kita beza yang tu saja. Yang ketiga, fardu ain. Fardu ain ialah tuntutan yang wajib ke atas setiap individu. Hak fardu ain ni wajib kepada tiap-tiap individu. Tiap-tiap mukallaf hak fardu ain ni. Contohnya hak kita sebut selalunya menuntut ilmu lah. Talibul ilmi faridatun ala kullil muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu tu adalah fardu wajib ke atas tiap-tiap orang Islam, lelaki dan juga perempuan. Kalau dia Islam maka wajib ke atas dia. Orang lelaki pun wajib, orang perempuan pun wajib menuntut ilmu. Cuma kalau orang perempuan ni, kalau suami dia mampu dia mengajak, tak payah nak main pun tak apa. Suami dia mengajak di rumah. Tapi kalau kadang-kadang kita tak mampulah nak mengajak. Bukan kata hak ni, hak ustaz-ustaz pun belum mampu. Pun kita nak mengajak, buka kitab Qala Musannif rahimahullahu ta'ala. Tidak baik. Tak ada mengaji. Kalau ustaz pun belum tentu, hak baru nak start.
Hak tak start lagi, pakai tak mengajak tengok 7 hari mencinta ilmu pakai duk tengok drama, tak ada nak mengaji nak mudah-mudah kalau isteri kita nak mai, kita bagi dia mai. Kalau suami tak bagi mai pun boleh dia mai. Sebab apa? Taat kepada Allah lebih tinggi daripada taat kepada suami dia. Hak fardu ain lah. Hak fardu ain lah. Kalau hak fardu kifayah jangan. Bang, nak pergi belajar menjahit bang. Suami kata tak payah duk pergi lah. Hari tu belajar juga. Itu 2 bulan. Tapi abang duk jahit baju. Jadi, tak payah duk pergi. Kalau pergi ukurnya berdosa. Bang, nak pergi belajar masak dekat depan dia pun buat kelas-kelas masak bang. Suami kata tak payah duk pergi lah. Hari tu pun masak agak 2-3 bulan. Tapi duk gorengkan masin tu hari. Tak payah duk pergi. Kalau pergi hukum berdosa. Tapi kita bagi pergi lah. Contohnya bagi pergi. Kalau suami tak bagi pergi, jangan pergi. Tetapi kalau hak berkaitan hak fardu ain, kalau suami dia tak bagi pergi pun, dia mai dia tak besar. Cuma sunatlah kita minta izin lah dekat suami kita. Bang nak pergi mengaji. Kita patut-patutnya berterima kasih lah. Lepas ni tanggungjawab kita. Sedangkan memberi pendidikan tu tanggungjawab siapa? Tanggungjawab suami. Memberi pendidikan kepada anak isterinya termasuk dalam nafkah tuntutan suami. Iaitu memberi pendidikan kepada anak isterinya wajib ke atas suami. Jadi kalau kita tak mampu, mudah-mudahlah mudah tuan-tuan. Di surau, di masjid ada pengajian hari-hari ada. Bukan hanya kuliah maghrib, kuliah subuh, bukan hanya kuliah subuh, kuliah duha pun ada, kuliah zuhur pun ada, kuliah asar pun ada. Tak tahulah. Mudahnya, lah lagi mudah ni buat live ni tuan-tuan. Duk tengah duk tidur pun boleh tengok kuliah. Ni buat live ni tak ada pilihan, tak ada lah kita nak jawab dia akhirat besok ni. Tak ada pilihan lah nak jawab. Oh ya Allah, tak ada nak pi ya Allah. Ni duk tas katil pun boleh mengaji tuan-tuan. Duk bersilang kan, tapi cuma duk kalau mengaji dia tengok dalam Facebook ni kan, duk tengah makan kacang, duk mengaji. Duk tengah apa? Duk tengah menerak mengaji tapi nampak macam tak elok lah. Yang eloknya kita main rumah Allah lah. Walaupun boleh mengaji macam ni pun, tapi yang boleh main dalam rumah Allah lagi bagus. Tiap langkah kita dapat pahala, dinaikkan darjat kita, diampun dosa kita, dah jamin dah syurga. Lepas tu kita mai langkah kanan dapat pahala masuk masjid. Sebelum masuk masjid baca doa dapat pahala. Lepas tu sebelum duduk sembahyang sunat tahiyatul masjid dapat pahala. Lepas sembahyang kita niat i'tikaf dapat pahala. Lepas tu duduk pula kita sembahyang pula fardu berjemaah dapat pahala. Lepas tu kita duduk pula dapat pahala menuntut ilmu. Lepas tu kita pula didapat doa daripada malaikat-malaikat yang duduk dalam masjid. Banyak lah. Tak tahu nak abang lah. Tapi kalau di rumah boleh lah. Tapi kadang-kadang tak samalah kelebihan kita dapat. Tak samalah tapi boleh kita main. Bawa mereka main. Bawa anak kita mai. Selalu saya sebut di mana-mana pun bayangkan pagi ni. Kalau kita pakat bawa semua mai. Bawa anak, bawa isteri mai. Dan saya penuh tak masjid kita? Penuh tuan-tuan? Bayangkan pagi ni kita ada 50 orang, 60 orang pagi ni. Campur bini kita 60 orang. Campur anak kita kalau seorang 60 orang. Tu kalau tuan-tuan nikah seorang. Kalau 4 orang tak tahu penuh bagi ni. Pecah habis cara main belakang tu. Dia main apa? Dia main bergaduh. Tapi dah lah cerita ni tak main lah kot. Takkan nak buat satu-satu taman kot 2-3 orang kot. Mesti dia taman lain. Dia pergi taman tu dia buat bini tu. Main taman ni dia buat bini ni. Pergi Giant boleh, pergi pasar malam boleh. Apa salahnya kita main? Main sekali. Rumah Allah. Main sekali. Tempat lain kita boleh pergi, tempat ni pun kita boleh main juga. Baik, jadi maksudnya tiap-tiap orang wajib. Di atas setiap individu mukallaf. Sampai kopa tu Imam? Sampai kopa kuliah? Boleh SOP? Ya? Pukul 8? Yang habis ni sikit lah. Lapor SOP buat ni lagi. Masih
Kedah alhamdulillah lah, maksudnya Abah Marim pun dalam luar tak ada dah. Semua kita kena jaga jugalah SOP tu. Baik. Dia kata wajib setiap individu mukallaf dengan menuntut secara putus jazim. Ini juga jazim, tak ada pilihan dah. Seperti sembahyang wajib pada tiap-tiap orang. Puasa haji bagi kemampuan. Ibadat-ibadat ni wajib ke atas tiap mukallaf. Tak boleh nak orang nak tolong kita dah. Tak boleh orang nak tolong kita semayang, kita kena kecuali hak puasa. Esok ni boleh lah. Kalau hak tinggal-tinggal tu, boleh kita anak-anak ni tolong-tolong ganti. Buat giliran lah. Kalau tak mampu ganti, panggil orang upah orang ganti. Cari orang yang boleh lah. Saya nak upah ni, ayah saya tinggal ni. Semang berapa kita upah boleh ganti. Kalau haji samalah haji badat tu upah haji pun boleh. Tapi kalau hak semayang, maka tiap-tiap orang tu kena semayang. Menuntut ilmu, tiap-tiap orang tu kena menuntut ilmu. Sebab apa? Tuntutan yang fardu ain, wajib kepada tiap-tiap orang. Tak mengaji sahaja, tak semayang saja, duduk dalam keadaan fasik, duduk dalam keadaan murka Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk tu dalam murka Allah, duduk kita dalam keadaan dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh malaikat-malaikat, dilaknat oleh sekalian makhluk ni atas dunia ni melaknat kita. Kerana apa? Kita duduk dalam keadaan dosa, duduk dalam keadaan murka Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh hak mengaji, kita duk sebut selalu ada kalanya wajib mengaji, kita tahu bagi ni. Tapi kalau dia tahu, dia main ni tak wajib dah, dia tahu semua dah. Dia pun duk mengajak juga. Dia pun duk mengajak juga, tahu dah. Dia main hukumnya sunat aja pagi ni. Sunat dia tahu dah, mengaji bab-bab dia tahu dah, tapi dia main sunat, dapat pahala sunat. Tapi kalau dia tak tahu, waktu ni dia tengok TV, maka tengok TV hukumnya haram. Jagalah, maksudnya apa? Kita buat benda yang kadang kita tak tahu, tapi kita buat benda-benda yang lain yang tak berfaedah, maka hak hukum benda tu kadang-kadang jadi dosa pula terhadap kita. Baik. Puasa haji, ibadat-ibadat ini wajib ke atas setiap mukallaf dan tidak memadai dengan hanya didirikan oleh sebahagian mukallaf. Tanpa sebagai mukallaf tanpa sebahagian yang lain. Dia bukan kalau kita buat orang lain lepas dah. Ini hak fardu ain. Kita ambil satu lagi lah, fardu kifayah. Fardu kifayah ialah tuntutan ke atas sekumpulan orang Islam. Macam mana hak bagi ni lah fardu kifayah. Mai semayang berjemaah bagi kita Imam Syafi'i adalah fardu kifayah. Kalau Imam Hanafi fardu ain. Ni mak mengaji ni, mai sembahyang ni, jemaah ni wajib kat atas depa. Tu beza tak sama kita. Hak imam-imam contoh berkat tentang bab wuduk pun sama. Kita tuan-tuan hak sunat-sunat wuduk tu sebagai pada pendapat pada mazhab-mazhab lain wajib atas depa. Berkomor-komor bagi Imam Ahmad bin Hanbal. Masuk ayat dalam hidung bersugi adalah wajib bagi depa. Depa tengok kita sembahyang memang tak sah, awal-awal tak sah dah. Tu pun kita kata, Ustaz, boleh tak? Saya nak ikut hak mazhab Imam Hanafi yang sentuh bini tak batal tu. Bukan Imam Hanafi ni bukan kata sentuh perempuan. Depa tengok kita wuduk pun batal dah. Nah, dia kata boleh tak? Saya senang Ustaz, nak buat mai surah, nak buat mai masjid kan senang, sentuh bini tak batal. Ni nak kena wuduk lain pula kat masjid sentuh. Imam Hanafi bukan kata sentuh, awal-awal pun kita dah, depa tengok tak sah dah semua wuduk kita. Hak depa tu hak kita sunat, hak depa kadang-kadangnya wajib atas depa. Berkomor-komor, contohnya Imam Hanafi menyapu 1/4 kepala. 1/4 kepala kita surat pun sah dah. Imam Syafi'i surat pun sah dah. Kena surat, tapi tak surat lah, letak tu menjadi ratus surat dah contoh. Depa hak tu pun depa tak sah dah. Tengok kita berwuduk, kita tak berkomor-komor, tak masuk ayat lain tu. Bagi Imam bin Hanbal tak sah wuduk tu. Imam Malik sapu sekalian kepala. Tengok kita sapu macam Imam Hanafi pun batal dah. Cuma kita ni buat yang 6 hak fardu wuduk yang 6, rukun wuduk yang 6. Kita menyempurnakan hak 18 sunat wuduk, menyempurnakan hak mazhab-mazhab lain.
Kita pun hak fatwa dan enam basuh muka, hak kata-kata 2 kering 4 basah dua kering niat dan tertib, basahnya muka, tangan, sapu kepala, kaki. Itu hak mana kita ambil ikut Al-Quran, dan hak niat tertib tu kita ambil lah hadis Nabi. Dan kita menyempurna pula ni. Esok kita akan jumpa ni. Sunat-sunat menyempurnakan wuduk, iaitu kita buat yang sunat-sunat. Maksudnya kita buat yang sunat-sunat tu menyempurnakan hak imam lain. Hak kita ni baru sunat, hak imam lain wajib bagi mereka. Tu kita kadang-kadang nak ikut sunnah mazhab lain. Kita pun tak zah dah. Hak dia tengok pun awal-awal pun dah lingkup dah. Lingkup awal-awal dah. Cuma kita ikut cara kita lah. Nak ikut hak mereka, sembahyang jemaah wajib juga. Oh, yang sentuh nak, mai sembahyang jemaah tak mau, korban tak mau, korban juga wajib bagi mereka. Sembahyang witir pun wajib bagi. Oh, jenuh kita tuan-tuan. Yang witir pun wajib bagi mereka. Kita sembahyang witir sunat. Sembahyang witir sunat bagi kita. Sunat muakkad, sunat yang sangat dituntut. Baik. Dengan kata lain, apabila sebahagian daripada melakukan tuntutan sebut sebab sehingga terlaksana, maka memadai dan dosa orang-orang lain yang tidak melakukan. Contoh kita mai pagi ni, orang lain sembahyang dia rumah, hukumnya sah, tak dosa dah. Tu orang yang tak mai tu kena ucap terima kasih orang yang mai, terima kasihlah Tuan Haji mai, terima kasihlah Cikgu mai. Kalau tidak dosa kami ni. Maka bukannya ucap terima kasih, tukar-tukar lah. Tak boleh mai pagi, mai malam. Saya kerja shift pagi Ustaz, mai shift malam, tukar shift lah. Kawan ni kerja shift malam, mai shift pagi, tukar-tukar. Mai kita nak juga habuan-habuan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selalu sebutlah salatul jama' afdal min salatul fazi wa sab'i wa ishruna darajah. Sembahyang jemaah tu lebih baik daripada sembahyang seorang diri 27 darjat. Tak tahu nak abang lah banyak mana. Kurang-kurangnya kita nak juga hak kelebihan tu. 27 sembahyang seorang di rumah dapat 1. Nabi kata serigala akan tangkap kambing yang duk sekong-sekong. Kalau sembahyang jemaah pun kita kadang-kadang meratapi tuan-tuan. Lama-lama sembahyang seorang. Tu nak habaq kita ni masa sembahyang kita tak boleh minum, tak boleh makan, tak boleh bercakap. Orang nak ganggu pun tak ganggu. Jangan ganggu, jangan kacau dia. Jangan duk ingat ni orang sembahyang tu. Orang tak ganggu kita. Tu pun kadang-kadang kita Allahu Akbar, kita tak ingat dengan Allah. Mana ada orang ganggu sembahyang, tak ada orang ganggu lah. Anak nak bising pun bini kata abang ni, jangan wayah duk sembahyang. Orang tak ganggu sembahyang. Nak bercakap pun tak boleh, nak minum pun tak boleh, nak makan pun tak boleh. Tu pun kadang-kadang dalam sembahyang lupa dia sembahyang. Sedap masa mana? Sedap masa tu imam bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Maya. Dia pun lupa. Nombor kata habis. Bayangkan dalam sembahyang mu dia tak ingat Allah. Kalau luar sembahyang gerak macam mana? Bagai. Tu sekurang-kurangnya kita mai bantu-bantu. Okay, majmu'ah ni bantu-bantu. Kalau seorang-seorang piah. Syaitan dia gelak. Ramai pun aku boleh kacau. Tak mahu tahan duduk seorang-seorang. Pakai 2 minit. Tu kadang-kadang anak kita pun kita kena tengok juga. Kadang-kadang kita masuk mi'at semayang, dia keluar mi'at semayang. Kita keluar mi'at semayang, dia semayang habis dah. Habis dah semayang. Kita baru keluar mi'at semayang. Semayang dah. Dia tutup pintu gedegung, dia tak semayang. Jom semayang abah, semayang jemaah. Kena juga tuan-tuan. Walaupun mereka tu tinggal tak berdosa, mereka tak wajib lagi. Tapi yang berdosa siapa? Kita. Mereka tu tak wajib. Ustaz, mereka tanya Ustaz, mereka kanak-kanak tu, mereka kena qada. Mereka tu semayang pun tak wajib, qada pun tak wajib. Tapi yang wajibnya kita kena suruh mereka semayang. Kalau mereka tinggal, wajib kita kena suruh mereka qada. Sebab apa? Dosa tu kita. Allah Nabi kata, suruhlah anak kamu semayang umur 7 tahun. Pukul umur 10 tahun untuk nak didik dia. Dosa mereka tak? Dosa mereka tak semayang, tak dosa pun. Mereka tak qada, tak berdosa pun. Yang berdosa siapa? Kita dosa. Kita ingat, mereka tak wajib pun dosa. Bukan wajib, bukan cukup umur lagi. Bukan balik lagi, tak wajib tak mereka. Tapi wajib ke atas kita. Kena suruh. Mereka tak dosa. Yang dosa adalah
dosa kita. Tu kita samalah. Kita kena cek jugalah. Dia masuk gedebung tutup pintu. Keluar dah. Habis dah mayang. Mayang ke apa ke? Mereka tak apa, kita lah. Kan? Akan nak kena tanggungjawab. Nak kena suruh mereka semayang. Nak kena semayang jemaah dengan mereka. Kalau tengok mereka semayang macam mana. Betul kan semayang mereka. Baik. Tetapi semua dianggap derhaka dan berdosa sekiranya tidak ada seorang pun yang menunaikan. Contohnya, dia buat contoh ni mengurus jenazah, menyembahyangkan adalah menjadi kewajipan ke atas orang Islam menguruskan jenazah dan memandikan, mengkafankan, menyembahyangkan dan mengumikan kewajipan ini akan tertunai, tercapai maksudnya apabila sebahagian orang Islam melakukannya. Sekiranya tidak ada seorang pun yang menguruskannya, maka semua orang Islam berdosa kerana mereka meninggal. Fadhil ini insya-Allah tak berlaku lah kot, sebab kita dah ini ni. Kita adalah karya kematian sebagainya, ada yang menguruskan jenazah tu. Yang selalu masalahnya semayang berjemaah, kena ada tiap-tiap waktu tu kena ada jemaah sekurang-kurangnya 2 orang jemaah. Sekurang-kurangnya 2 orang. Kalau tambah tu kita azan tak ada orang mai, baliklah ambil bini kita, ambil anak kita mai semayang berjemaah. Nak lepas tututan fardu kifayah kalau mati insya-Allah. Hanya kita risau mereka tak mandi memang busuk. Pakat kena mandi juga itu. Jadi kalau masalah selalunya berkait tentang semayang berjemaah bagi Imam Syafi'i adalah fardu kifayah. Jadi kita ingat kita berhenti tantu dulu. InsyaAllah lepas ni kita akan sambung yang kelima adalah rukun. Rukun. Wallahu'alam. Marilah sama-sama kita tangguh kuliah kita pada pagi ini dengan tasbih kifarah dan salawat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'win wa hdina ila siratikal mustaqim. Allahumma aghina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkan dosa kami terhadap kedua bapa kami ya Allah, terhadap pasangan kami, anak-anak kami, sahabat-sahabat kami, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah ya Rahman Rahim, ampunkan dosa kedua bapa kami, kasihlah mereka ya Allah seperti mana mereka mengasihi kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, sekiranya kalangan kami ada yang sakit ya Allah, Kau sembuhkanlah segala penyakitnya ya Allah. Kau sembuhkanlah segala penyakitnya ya Allah. Kau sembuhkanlah segala penyakitnya ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, sekiranya kalangan kami ada yang susah ya Allah, Kau permudahkanlah kehidupannya ya Allah. Limpahkan rezeki yang melimpah-limpah buatnya ya Allah. Allahumma inna na'udzubika minal barash wal junun wal juzam min syai'in minal asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatimin anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salam salim walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.